Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada pagi ini Allah Taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya, kepada ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, adik kakak, untuk sama-sama kita hadir pada pagi yang penuh dengan barakah ini, suasana yang agak redup pada pagi ini, untuk sama-sama kita menggali khazanah ilmu di dalam kitab-kitab peninggalan para alim ulama untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita dengan ilmu ini akan menjadikan kita hidup di dunia dan di akhirat dalam keadaan bahagia. Allahumma amin ya rabbal. Sebab Nabi SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Ada ulama kata ni hadis, ada ulama kata ni kata-kata Imam Syafi'i. Tak apalah, sama ada kata Imam Syafi'i ke hadis ke, jadi maksud yang baik kita ambil. Apa dia disebut? Sesiapa yang nak hidup bahagia di dunia ni, dia kena ada ilmu. Ilmu ni sama ada ilmu yang berbentuk keduniaan, apatah lagi ilmu yang nak membawa kita kepada akhirat. Hidup ni akan jadi mudah bila mana kita ada ilmu. Hidup akan jadi sukar bila mana kita jahil. Mudah je ada ilmu ni, mudah ya. Kita duk fikir macam-macam ni maklum nak buat satu benda ni. Kadang-kadang fikir ni tak lepas. Tiba-tiba rasa Allah. Kalau ada ilmu kita faham, sikit je. Ni macam kita nak buat ibadah korban ni. Ramai mana orang buat ibadah korban lusa nak raya. Raya lusa kan? Lusa raya. Lupa dah raya pun tak PKP ni. Tambah-tambah Kedah lah duk naik pula dah. Kes kemarin berapa? 5 kemarin. Penin 5-6 kes penin tu. Nah tu kes nasi kenak mana dia pasal kata kemarin ni. Belah-belah dekat saya tu. Ujung saya ni nasi kenak dah kat berapa belah tahun tak ada makan lah. Dia balik-balik gelang warna rose, warna pink. Cuma angkat tangan tengok kokok ada gelang pink ni begini. Balik-balik mai duk melepak di kedai. Habis Covid habis. Dengar kata yang dia ni pula pi ke bank sana, dia pi ke bank sini, tak tahulah KKM nak tari macam mana, nak kesan. Kontak rapat ni pun payah lah. Ini kita ni nak raya esok lusa ni, ramai mana yang buat ibadah korban ni dalam keadaan jahil. Dia tak tahu dia buat apa. Dia tak tahu, orang tanya ni buat ibadah korban ke? Buat. Saya tahu, saya duk handle ibadah korban ni lama dah. Kadang-kadang kita tanya tak tahu apa. Tanya ni maklum nak masuk ni macam tak tahu Zaid masuk lah macam mana pun. Kita tanya ni nak buat korban, dia kata ikut suka ustaz lah yang macam mana ustaz nak buat.
Sebab dia pergi buat ibadat dalam keadaan dia tak tahu apa. Dia buat ibadat dalam keadaan dia kosong. Sebab tu kita kena main mengaji ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Hidup nak jadi senang di akhirat pun kena ada ilmu. Wa man aradahuma ma'an, dunia akhirat nak jadi senang, fa alaihi bil ilm, kena ada ilmu. Tu matlamat, tu tujuan kita mengaji ni. Kita mengaji, kita belajar, kita mai duduk menadah kitab ni untuk apa dia maklum-maklum, nak cari kesalahan kita di mana. Bukan mai mengaji nak cari salah orang di mana. Kita nak cari salah kita di mana. Dia alhamdulillah lepas PKP ni, saya ni pun ingat kuliah yang keempat ataupun yang keempat, kelima. Tak ambil sangat kuliah lepas PKP ni, bulan 8 baru nak mula balik semua. Dia dah cuti lama ni, hari tu dia je cuti lama, dia rindu nak mengajar. Bila dah cuti lama sangat, dia main nak mula kuliah ni, dia rasa malas ni, tak tahu nak apa. Kalau jadi PKP pula, masa lega balik. Dia duduk rumah, relax, teringat balik PKP tu. Biar ramai orang tak mau, dan saya berharap tak jadilah PKP semula, insyaAllah. Jadi kita nak sambung pengajian kitab kita, kitab Jawharul Mawhub wa Munabihatil Qulub. Muka surat berapa? Lama tinggal saya pun. Kalau kitab apa nama Jawid, muka surat apa? Muka surat 21 bab apa, baca sikit tengok. Kita bicara tentang bismillah kan, la ilaha illallah. Bismillah nah. Baru nak mula ke dah? Okey. Kita berhenti bulan apa? Itu bulan 2. Okey, baik. Kita sambung muka surat 36. Idza kataba ahadukum, tu betul. Muka surat 36 yang kitab putih lagu saya ni, muka surat 36. Saya baru beli kitab pun ramai. Kitab pun dia hilang dengan Covid hari tu ni, kan. Balik-balik mengaji tak tahu dah. Muka surat 36. Kalau kitab apa Rumi apa Jawi, muka surat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudir rahman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menyurat salah seorang daripada kamu, makna siapa yang tulis akan bismillahirrahmanirrahim, dia tulis perkataan bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjang akan kalimah ar-rahim. Falyamdud. Ar-Rahman tu dia silap tu. Dia terjemah tu, dia kata maka panjangkan kalimah ar-rahim, muka ar-rahim kalimah ar-rahman, yakni segala hurufnya serta mengelokkannya. Dia kata siapa hak tulis kena buat lagu tu. Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib وزين الملائكة بجبريل وزين الجنة بحور والقصور وزين الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين المساجد بالكعبة وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. Apa dia ustaz? Tengok maksud dia. Dan sabda Nabi SAW, Nabi nak habaq apa dia? Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi akan langit dengan kawakib, yakni matahari, bulan dan bintang. Allah Ta'ala dia buat langit, dia cipta langit. Allah Ta'ala hiaskan langit tu dengan apa dia? Bulan, bintang, matahari. Indahnya langit pada waktu malam dengan apa dia? Cantiknya langit pada waktu malam dengan kelipan bintang dan cahaya bulan. Cantik. Cuba bayangkan langit tak ada bulan, langit yang kelam tidak ada bintang. Cantiknya. Sebab tu orang kadang-kadang malam-malam dia suka duduk di luar, dia nak tengok apa dah keindahan malam. Dia kata, nak tengok keindahan malam ni tang mana malam? Malam. Awak yang muka satu macam siapa? Tak sama. 41. Oh, kitab baru sebab satu.
Kitab saya 36, kita berhenti 26 hari bulan 2. Betul tak? Bulan 3 ada PKP dah. Muka surat 36. Kitab baru muka surat apa? 41. Buat macam mana? Tak apa lah maklum, boleh ubah semua. Tengok 36 tak ada, buka 41. Jangan duk marah saya pula. Semua tak sama ni, ada 3 mazhab. Mazhab Jawi, mazhab 36, mazhab 41. Janji ayat tu. Tu tengok usia macam muka surat yang kitab baru beli tak, muka surat 41. Kita berhenti 26 hari bulan 2 tu. Jadi kata Nabi, Allah Ta'ala buat langit, dia hiaskan langit pada waktu malam dengan bulan. Allah Ta'ala hiaskan langit pada waktu malam dengan bintang. Dan Allah Ta'ala hiaskan langit pada waktu pagi dengan matahari. Cantiknya dia kata. Lalu Nabi kata, dan menghiasi akan malaikat dengan malaikat Jibril. Hiaskan para malaikat, diangkat Sayyidul Malaikah, Tok Pengulu, ketua kepada para malaikat, diangkat malaikat Jibril alaihi salam, pergi duduk tuan-tuan. Dan menghiasi akan syurga dengan anak-anak bidadari. Syurga nanti ni dengan anak-anak bidadari. Yang kata hurul aini, itu kita dalam kita bahas dah dulu ni bab apa nama anak bidadari ni. Saya dah bahas dengan panjang lebar, kuliah saya di Bakar Arang dulu ni, kitab Bahrul Madhi. Cantiknya dia ni maklum, subhanallah. Tak cantik, kira hak dalam dewan ni tak boleh lawan. Lawa ni tak tahu nak habaq. Lawa dia nak main layan kita ni maklum, penduduk-penduduk ahli syurga ni. Tu orang perempuan kami ni lagu mana Ustaz? Kalau maklum masuk dengan Pak Long dalam syurga, tiba-tiba Pak Long duk kalut dengan bidadari, maklum nak azab apa ni Ustaz? Maklum takkan ada jealous. Sebab apa Ustaz kata lagu tu? Tak ada jealous. Ustaz tahu mana Ustaz masuk syurga? Dia tanya kita, Ustaz tahu mana Ustaz biasa masuk syurga? Jealous ni maklum, sifat baik ke sifat buruk? Buruk, kadang-kadang ada kebaikan dia jealous kan. Akulah jealous tengok Pak Long tu awak, tua-tua dia rajin buat ibadat. Aku hak muda tak buat lagu tu. Hak tu lah. Pak Long tu tua-tua pergi masjid. Kalut dia pergi masjid. Yang kita ni kalut tak pergi masjid. Kalut bila? Bila kerajaan tak pergi masjid hari tu ni. Kalut marah tak dengar kerajaan habis. Tak guna, dia kata kerajaan baru nak pergi masjid tak boleh. Haduk kalut tu tak pergi masjid. Lah masjid boleh pergi, haram dia tak pergi rumah tu kan. Dia tanya dia, awak tak pergi nak itu kalut? Dia kata, aku bukan kalut tak boleh pergi dah. Jangan duk halang orang nak pergi. Aku memang tak pergi dah. Kok tu pula dah. Ni yang kata manusia ni, aktsaru jadalah. Nabi kata alasan ni macam-macam. Cukup banyak alasan kata manusia. Hang kata kok ni, dia kona pergi kok tu. Hang kata kok tu, dia kona pergi kok ni. Tu yang kata manusia. Ada orang tua dia kalut nak pergi masjid, dia kalut nak main mengaji. Tu yang kadang-kadang saya nak bantu. Kami ustaz, tak ustaz lain kok baik, saya ni tak apa baik. Kadang-kadang nak main mengajak ni boleh segan tak tahu nak abang. Mana ingat seronok mengajak. Orang nampak seronok. Kadang-kadang dia malas nak keluar dari rumah engkau. Tapi duk fikir ni hadap main ni semua tua-tua pada aku pula rajin, bukan aku hak muda nak berikan. Ke arah tu jealous tak apa. Kalau ke arah tu jealous, tapi kadang-kadang jealous mengkhinzir buta ni. Nampak saya tekat-tekat jadi penceramah kerajaan, bahasa pun lain lah. Masa jadi pemangkang tu membabi buta lah, mengkhinzir buta ni. Tak tahu apa dia jealous. Tak tahu apa dia jealous apa pun tak tahu. Tak tahu tarik muka, tak tahu tarik muka, tak tahu tarik muka. Sebab tu perasaan jealous ni maklum, di antara lelaki dan perempuan ni agak-agak maklum yang mana terbaik. Siapa jawab tu boleh balik. Antara perasaan jealous lelaki dengan perempuan ni agak-agak Allah Ta'ala tak siapa jealous yang paling kuat. Lelaki ke perempuan? Orang kata perempuan tidak. Sebenarnya lelaki. Lelaki ni jealous tinggi maklum. Sebab tu Allah Ta'ala bagi orang lelaki ni boleh kahwin pada 4, dia tak pergi kat perempuan. Fikir balik, cuba Allah Ta'ala bagi menikah 4 ni pada perempuan. Faham tak ni? Tak faham. Lepas-lepas Covid ni nampak lain dia nampak ni. Pekak lambat nampak lepas Covid ni. Sebab tu Allah Ta'ala benarkan pensyariatan Islam ni hanya orang lelaki dia boleh kahwin sampai 4. Sebab apa?
Cuba Allah Ta'ala bagi orang perempuan menikah 4. Sebab tu orang perempuan dia dapat bersabar. Suami dia menikah 4, dia dapat sabar. Sebab apa? Jealous mereka berbanding dengan orang lelaki ni berbeza. Cuba orang perempuan boleh menikah 4, selera kena bunuh. Sebab tu orang lelaki dia boleh menikah sampai 4. Orang perempuan dia marah tu biasalah. Tetapi jealous tu sebenarnya daripada sudut tu kajian kata orang perempuan dengan orang lelaki tingginya sifat jealous ni pada orang lelaki. Sebab tu orang lelaki kalau dia mula sayang, orang lelaki yang ada dia naluri keperempuanan tu ada sikit. Tak naluri keperempuanan, kewanitaan. Ada orang lelaki ni dia je lembut. Dia ni lelaki tapi jiwa dia lembut, dia nak kasih sayang. Kalau dia sayang kat satu orang kawan tu, tiba-tiba kawan tu keluar dengan orang lain, dia pergi menyembang, dia jealous tu lebih daripada orang perempuan. Tu kata orang lelaki ni jealous tinggi maklum. Jealous tinggi orang perempuan tak berapa tinggi dah. Jealous orang perempuan ni tak berapa tinggi. Sebab tu Islam benarkan orang lelaki kahwin menempat, dia tak benar orang perempuan kahwin menempat. Cuma abang nak bagi tak bagi tu cerita lain lah. Itu sembang tepi lah. Ni cerita ni. Dia kata ustaz kami pun bila orang lelaki menikah perempat jealous. Betul. Maklum. Tapi maklum marah pula. Nak cuba try suruh maklum nikah seorang lagi. Nak tengok. Saya ada sembang dengan orang menikah 2-3. Memanglah kita pun tak berani. Sembang dia kata paling lama 6 bulan ya ustaz. Dia nak main ribut ke, dia nak main taufan ke, dia nak main ombak besar. 6 bulan lah. Lepas tu okey lah. Dia marah dekat 6 bulan. Lepas tu hak bini nombor 1 dia suruh lelaki dia menikah seorang lagi. Nak bagi padan hak nombor 2. Hak nombor 1 ni 6 bulan dia marah. Kadang-kadang heret beg dia nak tidur mana ni? Tidur hotel. Pasal apa? Biasa dia. Tak nak habis kerah 6 bulan. Depa macam-macam istilah lah. Dia kata yang kelebok ni kalau kita buh 6 hotel bukan dia boleh kocak. Dia kata mau kocak kelebok tu tak turun. Letak bagi sendawa tu kelebok tu turun. Itu istilah orang nikah 2. Kata hang macam dah 6 bulan ya Ustaz. 6 bulan sabak 6 bulan. Dan dia nak jadi apa 6 bulan. Dia nak pelari anak buat balik rumah pak mentua kita pun 6 bulan. Sabar tak? Jangan duk piduk kacau apa. Dia kata pujuk ke apa jangan. Cuma hari-hari WhatsApp tanya habak nak bagi elok. Dia kata duit kupang ni bagi elok. 6 bulan dia. Lepas tu dia pun meluat nak marah. Dia main balik duduk kita. Balik main duduk tahan. 2 bulan dia nak peh. Dia buat tak reti pergi angkat-angkat. Kawan saya menikah orang, angkat-angkat bagi tu, nak sarapan bagi, angkat-angkat tudung tu, dia bubuh kapak dengan mertua nak atas meja. Lepas dia tahu kata nikah. Dia kata ni cerita orang nikah 2 macam-macam 6 bulan dah 6 bulan kita pun dia okey, dia pun boleh terima. Dia pesah dia julak kita nikah orang lagi. Pasal apa? Dia nak bagi hak nombor 2 tu rasa apa dia rasa. Tu yang orang perempuan, dia takkan buat lebih pada tu. Ada tak maklum dengar nikah 2 maklum pi upah orang suruh bunuh lelaki. Betul tak? Cuba kalau orang perempuan boleh menikah lebih daripada seorang. Cuba tengok apa nak jadi dekat tu. Hak madu lelaki ni nak jadi apa? Orang perempuan dia tak buat dia relax. Sebab tu Allah Ta'ala bagi sifat jealous tu. Sifat jealous tu ada pada orang lelaki lebih tinggi daripada orang perempuan. Sebab tu jealous ni maklum bila masuk dalam syurga tak ada dah. Sebab tu jangan duk risau. Maklum tak boleh lah tengok Pak Lohan nanti dia duk kalut dengan bidadari. Tak ada maklum. Maklum kalut juga batu tu. Kan kita duk baca surah Yasin malam Jumaat tu. Kan? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Faham betul-betul? Penduduk syurga nanti dia duduk dalam syurga. Syughulin fakihun. Syughul ni makna sibuk. Maklum nak kata saya sibuk, ana masyghul. Hari ni beri hak tu menjadi lah. Saya sibuk apa dia? Ana masyghul. Balik rumah pergi Pak Long tanya, nasi tak masak ke? Ana masyghul. Abang dia. Orang penduduk syurga nanti duduk dalam syurga, dia akan sibuk dengan nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka di dalam syurga. Tak ada nak kalut dengan Pak Long ni. Duk kalut ni waktu dunia, duk sana-sana macam-macam Mak Long. Kalut sibuk. Lalah kali Mak Long kata pergi lah kat Pak Long. Kalut. Duduk dalam syurga nak minum arak boleh.
Bukan dekat botol, sungai dia bagi. Maklum nak rasa arak, pergi lah. Duduk dalam dunia tadi tu sibuk macam-macam, sibuk maklum. Duduk dalam syurga nikmat atas nikmat, nikmat atas nikmat, nikmat. Benda haram mana ada dalam syurga? Hak duduk haram, halal, dosa, pahala ni atas dunia. Tengok yang ni jangan, yang ni haram. Tengok yang ni jangan, yang ni haram. Tengok yang ni tak boleh, Islam tak bagi, atas dunia. Duduk dalam syurga tak ada maklum. Alah, tak ada kalut. Sebab maklum ni ketua bidadari. Yang Pak Long dapat bidadari. Tak ada dah dok kedok-kedok lagu ni, tak ada dah. Maklum semua nanti kita ejeh bagi lawa belakang kan. Maklum bukan nak masuk tua-tua semua 30-an. Kalau masuk umur 70, 80, 95, mana nak larat buat apa lah dalam syurga. Buat mat raya tak boleh lah. Kolesterol kan. Tak yang ni tak boleh, tak yang ni tak boleh. Tak ada dah. Bidadari mai pun Pak Long. Tak ada apa je. Oh, boleh tak kaki atas paha yalah kalau nikah pun. Tak ada, dia bagi 30-an. Ni umur saya ni. Pak Long semua muda, tepuk meja ya Pak Long. Next. Pak Long dia kalut nikmat lagu tu, Mak Long kalut nikmat lagu lain. Tak ada dah. Nak fikir duk jealous, tak ada dah Mak Long ni. Buatlah amalan bagi banyak masuk tahulah. Ingat betul Ustaz Uzam duk cerita dulu betul ya. Tu maklum pun cari saya duk sana nampak duk ujung tu kalut dengan bidadari saya apa tu. Ni. Kalau jumpa kalau maklum silap masuk bilik tak jumpa dengan saya. Saya syurga insya-Allah maklum. Ni yang kata ni sebab Allah Taala hiaskan syurga dengan anak-anak bidadari. Allah mudah-mudahan syurga menjadi milik kita bersamalah. Amin ya rabbal alamin. Dan mahligai duduk dalam syurga ni bukan takat anak bidadari ya. Mahligai Allah Ta'ala sediakan kepada kita mahligai. Maklum tahu mahligai ni maklum dia bukan lagu rumah, mahligai. Sebab tu kita panggil, kita bina apa nama rumah tangga ni dengan apa? Orang istilah dah. Dulu orang kata lah ni rumah tangga, ni rumah tangga. Bahasa orang sekarang dia bukan rumah tangga, mahligai cinta. Kan? Mahligai cinta. Saya pun tak faham yang kata rumah tangga ni dia ambil macam nak tahu dah. Saya rumah lah pun jarang ada tangga. Mahligai cinta. Makna apa dia mahligai? Hebat. Mahligai ni maklum dia lebih daripada rumah. Duduk dalam syurga, kita bukan duduk dalam rumah. Mahligai. Macam mana tak tahu. Macam mana tak tahu. Kita duduk tengok rumah di dunia ni kadang-kadang tak terfikir. Rumah di dunia ni tak terfikir. Semalam saya balik duduk tak kereta malam tengok dalam Facebook. Duduk tengok Facebook ni. Depa tunjuk budak di Dubai umur 17 tahun. Paling kaya di Dubai. Tak tahu dah dia ni meniaga menetang apa tak tahu, tapi umur 17 tahun. Paling kaya dalam Dubai ni, budak paling kaya. Dia tunjuk rumah, dia masuk tunjuk rumah. Tengok rumah tu, saya duduk tengok lebih kurang video tu 15 minit duduk tak berhenti. Masuklah rumah dia. Rumah ni tak ada cerita lah maklum. Luah ni tak tahu nak abang lah. Rumah ni masuk. Keluar pintu belakang tu, dalam kawasan rumah dia tu, ada pantai peribadi. Orang kot dia panggil private beach. Dia buat dalam kawasan rumah dia tu punya luah tu, dia buat tu pantai. Ada laut, ada pantai. Tak tahu kawasan rumah dia tu luas mana, tak tahu, tapi ada pantai peribadi dalam kawasan pagar rumah dia tu. Maklum faham tak? Hak tu pun tak ada fikir dah. Kolam renang punya panjang. Kolam renang punya panjang. Kita kolam renang apa? Berenang dah pakai gila pun lemah. Ni kolam renang punya panjang. Tu baru di Dubai. Tu baru budak umur 17 tahun punya rumah. Tu baru budak umur 17 tahun punya rumah. Tu rumah maklum bukan mahligai. Tu rumah. Rumah ni yang kita nak duduk dalam syurga, mahligai. Biar pilah duduk di atas dunia ni rumah sempit. Janji dalam syurga dapat mahligai. Perhiasan dia minaz zahabi wal fiddah. Semua daripada emas dan perak. Semua daripada emas dan perak. Atas dunia maklum hebat tak mana.
Hebat tak mana? Hebat tak mana pun gelas tak ada perhiasan rumah ada emas dengan perak. Ada emas dengan perak? Tak ada. Emas celuk ada. Emas kat tangan pun emas Korea. Betul tak nak beli. Biar pilah atas dunia. Atas dunia ni biar pilah. Ni sama daripada cerita harga emas ni. Tak sangat-sangat naik ni. Orang hak ada duit ni beli emas ya. Hak jenis duit tak tahu nak buat apa ni. Macam saya tak tahu nak buat apa sebab tak ada duit. Ni macam maklum-maklum ni. Duit sampai tak tahu nak buat apa. Beli emas lah ni. Kawan saya cerita kemarin dia beli emas minggu lepas. Dia cerita kemarin. Dia beli emas minggu lepas hari Khamis. Kemarin jual untung 14,000. Saya pergi Kelantan lepas Covid itu ni. Pergi beraya dekat Kelantan. Biasalah bini kita pergi Kelantan ni. Dia duduk kerja, duduk suruh pulas steering pergi kedai emas. Dia lepas kot Kelantan ni kalau tuan-tuan pergi lah, tuan-tuan dia beli emas terus belikan termenung kat market tu. Betul tak? Dia rumpun tu macam dia beli ikan termenung kat market. Saya pun masuk bini kata ni abang kita ni duduk mai boleh tambah sikit 300. Nak buat apa? Nak trade in. Tiap-tiap tahun pergi trade in. Tak apa nak buat lagu mana, kita pun anak mak mentua ada seorang tu Ada orang lain anak mak mentua ada 2 orang. Anak mak mentua ada 3 orang, saya ada seorang tu, tak apalah. 300 400 boleh lah dia pun ni. Mai satu orang tua naik kereta kancil 660 kereta kancil buruk Mai dia duduk pegang beg. Mai dia pakai dengan baju teluk belanga kancin pun tak penuh. Kain pelekat congek kasut jangan duduk cerita. Ni kerok kembang. Saya ni duduk atas kursi. Yang kata jahat ni terlendah hati orang tua ni nak jual CJ Wakaf pondok mana ni kan. Lah cerita betul saya ni duduk atas kursi tu. Orang tua ni nak jual CJ Wakaf pondok mana. Mai. Dia kata ni timbang tak? Orang tua tu. Dia buat mai jongkong 3 kilo. Hak kita kereta Volkswagen ni 1 kilo macam mana? Sebab tu jangan duk pandang hina ke orang tu. Saya ingat Pak Long tu umur kat 80 mai bawa beg tu. Dia bawa 3 kilo mai. Dia bubuh, dia balut dalam sahabat harakah. Sahabat harakah. Saya orang faham kata. Sahabat harakah. Buka-buka mai jongkong dia tu banyak. 3 kilo. Allah. Saya tanya Pak Long beli masa tu berapa? Dia kata duk sikit-sikit. Dia kata beli mah lepas tarik tu kan. Mah tarik tu. Buat jongkong beli sikit. Duk impun daripada bila ni? Dia kata daripada tahun 80-an. Daripada 80-an. Ni Pak Long nak buat apa ni yang nak jual ni? Tambah rumah. Lepas tu dia duk kira-kira. Saya tanya dia masa beli lu, lepas tu jual. Dia beli tahun 80-an. Dia pergi jual bulan 6 baru ni. Saya pergi Kelantan. Awal bulan 7. Awal bulan ni saya pergi. Dia untung dekat-dekat 400,000. Untung kat 400,000. Dia beli sikit. Mah. Yang kata tengok ni. Betul-betul tengok dia nak jual sijil wakaf pondok. Untung kat 400,000. Ni maklum ada duit beli mah lah. Beli emas kalau tak ada duit tak tahu nak buat apa lah. Macam kami tak tahu nak buat apa tak ada duit. Siapa duit banyak tapi tak tahu nak buat apa, beli emas. Tu dunia. Dalam syurga mahligai ni Allah Ta'ala sedia perhiasan dia daripada emas dan perak. Dan Jibril akan menghiasi akan syurga dengan anak bidadari dan mahligai, dan menghiasi akan anbiya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat pula para malaikat, para nabi, para rasul, dihiaskan para rasul dan nabi itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghiasi akan segala hari dengan hari Jumaat. Allah Taala buat pula hari perhiasan kepada hari ini adalah hari Jumaat, dan menghiasi akan segala malam dengan malam Lailatul Qadar, dan menghiasi akan segala bulan dengan bulan Ramadan, dan menghiasi akan segala masjid dengan Kaabah, dan menghiasi akan segala kutub yakni kitab-kitab dengan Al-Quran, dan menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ni Allah Ta'ala cipta ni. Dia cipta perak, dia akan bagi hias, perhiasan kepada benda yang dia cipta. Ni yang kata Allah Ta'ala dia buat masjid-masjid. Menghiasi masjid adalah Kaabah di Masjidil Haram. Haklah ni kita tak boleh pergi. Dulu ni tuan-tuan pilih time masa yang nak pergi. Tidak cuti sekolah pergi Mekah, cuti sekolah pergi Mekah, tak cuti sekolah pun pergi Mekah.
Hak dulu ni kita kata Allah tak larat nak pi dah, tak rehat tak. Halah, awak tak ambil rindu tak sangat. Tahun bila boleh pi Ustaz? Tahun depan. Tu pun tak tentu, you know. Tu pun tak tentu lagi kota nak dapat banyak mana. Di sana dia bukan selesai. Malaysia tahun ni jemaah haji dapat berapa orang? 8 orang. 8 orang kata ni. Saya dah lah boleh pergi haji tahun 2085. Dia duk buat tak setahun 8 orang? Mengkalah tahun saya dah lebih. Hak tu ada daftar, tak daftar lagi mengkalah tahun. Saya duk kira saya pilih tahun 2085 pun umur saya kat 100. Waktu tu dia kata aku boleh tawah ke apa, akan nyanyuk pergi ke Allah pun tak tahu dah. Tarik dengan bengkang tak ada beza dah. Duk kira ni kalau boleh pergi berumur kat 100 lebih dah maklum. Tambah dia duk buat 8 orang tahu ni. Mengkalah tahun nak pergi haji. Dia nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Tu yang kata Allah tak nak tarik nikmat ni tuan-tuan. Nikmat ni kita akan hargai bila kita hilang. Benar tu? Nikmat mata cerah ni dia akan hargai bila mana kena pakai spek. Buang spek nampak clear, buang spek bini orang dia kata bini dia kacau. Hati yang saya duk kata pergi masjid dengan lelaki dia, balik dengan lelaki orang ke buang spek tu. Masa pergi ragas motor lelaki dia, balik dia pergi ragas motor tok siap kot mana pun tak tahu. Hak lelaki dia tok bilas kan. Dapat long tu pun dia pulas minyak kes dia pakai spek nak balik rumah. Bebek nak tanya ni mak mana pula. Ni yang kata nikmat ni Allah Ta'ala nak bagi kita rasa syukur bila dia tarik pada kita maklum. Nikmat sihat. Syukur bila nikmat sihat ni? Bila nak bersyukur? Bila sakit. Masa sihat dia takkan bersyukur dengan nikmat. Hantar lah waktu tu makan apa pun. Dia tiba semua. Mailah kencing manis. Darian daripada habak baru ni sedap pun boleh makan semusim 2 bulan. Semusim 2 bulan boleh makan darian. Hak kebun raya dekat Gunung Cerai baru beli Pak Long. Doktor kata boleh makan 1 musim 2 ulas ya Pak Long. Allah. Dia kata 2 ulas. 2 ulas doktor kata. 2 ulas kan 2 jarak. Hei, 2 ulas. Bila nikmat tu kita nak syukur? Bila Allah Ta'ala tarik. Kan nikmat duk main kuliah dulu tak apa nak seronok nak main kuliah. Hilang pergi Covid 3 bulan. Rasa lagu mana duk rumah lu? Ya Allah, tak tahu nak buat apa. Saya pun tak tahu nak buat apa. Maklum puas berkeling dengan bini. Rupa je. Orang perempuan ni maklum kita tak ada. Dia cari kita ada. Dia berkeling. Hak ni kata orang perempuan. Tak tahu lah. Rupa dengan bini maklum pun. Dia tak boleh tengok kita duduk rumah lama. Dia suruh buat hak tu. Dia suruh buat hak ni. Dia tengok kita duduk melingkar atas kursi. Dia tengok apa TV. Dia suruh pergi lipat baju. Ada ke kepunca suruh kita lipat baju? Saya pun buka-buka kata dah lipat. Dia kata buka lipat balik. Dia kata memang bagi kita dah kerja juga. Baju dah duk lipat susun. Dia suruh kita buka lipat pula. Dia kata tu semalam duk lipat kain tu bucu tak sama. Loh. Tu kata orang perempuan ni bucu tak sama. Yang ni dia kata hak belakang dia pitak depan. Dia suruh bucu sama. Nak buat benda tanpa nak lipat. Lipat pun lamari. Susun pula tu kalau hak yang kain ala-ala hijau 1. Lepas tu biru. Ni yang kata orang perempuan tu lah ada 9 nafsu tu. Maklum hak tu dah tu. Dia bukan nafsu tu je. Ada satu makcik di pejabat tu, saya duduk pergi ceramah bulan Ramadan kata 9 nafsu. Dia marah kita. 9 nafsu pandai lah, kami tak ada nak berzina lebih kurang. Loh. Hak kata 9 nafsu ni, nafsu macam-macam orang perempuan. Betul tak maklum? Dia nak semua seragam. Dia kan lelaki-lelaki ni dia satu nafsu ya. Lebih kurang tak apa. Orang perempuan kadang-kadang nafsu ni pakai tudung. Tudung tak jadi pun dia tak elok sampai ke petang. Dia pakai tudung ke 7.30 pagi tadi. Ni hak kepala ni tak punya dia elok oning ni. Dia duduk naik dia kerana nak jatuh. Dia duduk naik dia kerana nak jatuh. Tudung tak jadi tu dia boleh baik mood sampai ke maghrib ni maklum. Dia main kuliah mood ke elok dulu tu. Kita tanya bawa maklum tu. Dia sembang tak meluat orang ni. Awak tudung tak jadi ni duk geram ni. Pak Long main kuliah sepeda tak pakai apa relax kan kenapa? Tu yang kata orang perempuan dengan orang lelaki ni beza. Duduk di rumah tak tahu nak buat apa. Duduk boleh main kuliah dia tak bersyukur. Dia mula rindu dengan ustaz.
Tak ada punca telefon ustaz apa khabar? Abang baik. Ustaz duk buat apa? Duk lipat baju. Kena lipat baju ke? Ni siapa dah? Ni maklum ni ustaz tak kenal dah. Nak ikut kuliah ustaz tu, ada makcik tu. Minggu sekali telefon orang kuliah. Teringat kuliah ustaz nak buat lagu mana maklum. Ni boleh tengok YouTube pun dia terubat rindu. Masa duk boleh main kuliah tu. Masa tu orang duk tanya ni bila nak boleh mula kuliah ni tak tahu. Saya kata tahun depan lah kot. Saya duk kata tahun depan lah kot. Allah tak kalau tahun depan. Ni maklum boleh main kuliah. Kalau Selangor maklum. Saya pergi kuliah orang ni di Selangor. Kalau kuliah maghrib malam ni orang perempuan tak boleh pergi masjid lagi. Dia punya SOP di Selangor. Kuliah-kuliah muslimat ni dia kena buat tukar pagi. Petang tak boleh dah. Kuliah maghrib muslimin je boleh main, muslimat tak boleh pergi lagi. Depa duk punya jaga SOP. Kita tak ada apa dah lah, boleh main dah, duduk tu lah. Cuma penjarakan sosial lah. Orang nak jadi imam lah pun payah. Lah kan kita kena duduk jarak. Kerana dulu kan betul konsaf dan rapatkan saf rahimakumullah. Lah tak boleh sebut dah tu. Sebut polis taman 1000. Pasal tu imam tu tak jaga penjarakan sosial. Payah nak jadi imam lah. Allah je imam kan. Betulkan saf, jarakkan penjarakan anda. Itu imam lah. Ni yang kata Allah Ta'ala dah cabut nikmat-nikmat dah sikit. Nak pergi Mekah tak boleh rindu kan. Jadi Allah Ta'ala cuma yang Allah Ta'ala tak cabut kat kita ni pada dia. Bacalah Quran. Hang SOP tara mana pun baca Quran tak ada siapa kacau. Jadi Allah Ta'ala hiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sambung, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa buri'a minal kufri wan nifaqi. Dan sabda Nabi SAW, barang sesiapa berkata Bismillahirrahmanirrahim, disurat akan namanya daripada abrar, yakni orang yang benar pada taatnya, dan lepas ia daripada kufur dan nifaq. Tu pahala ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang rajin membaca basmalah. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ia, barang sesiapa berkehendak bahawa dilepaskan dia daripada malaikat Zabaniyah yang 19, maka hendaklah berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka bahawasanya ia 9 huruf, supaya menjadi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf daripada peliharaan daripada seorang daripada mereka itu. Jadi kita nak baca banyak mana dia akan cerita nanti. Dan sabda Nabi SAW, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang sesiapa berkata bismillahirrahmanirrahim, diampun Allah Ta'ala baginya. Bagi siapa? Nya tu, orang yang baca bismillah tu. Ni Nabi nak kata ni, Allah Ta'ala nak bagi kelebihan. Siapa yang rajin duk baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allah Ta'ala akan ampun dosa dia bila? Akan barang yang terdahulu daripada dosa dia. Apa yang kita buat di kalangan dosa-dosa kecil, Allah Ta'ala akan ampun. Saya dah ulang banyak kali dah, Allah Ta'ala ni dia sayang kepada kita lebih daripada mak bapak sayang pada anak. Allah Ta'ala sayang kepada kita lebih daripada kita ni seorang bapa sayang kepada anak, kita ni seorang mak sayang kepada anak. Nabi sayang kepada kita lebih daripada seorang mak dan ayah sayang kepada anak-anak. Kan kita sayang kepada anak ni tuan-tuan, benda ni kita nak baik je untuk dia, betul tak? Kita sayang pada anak ni, kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu kata kita sayang kat dia apa. Kita ni sayang kepada anak-anak ni maklum. Kita ni ada orang yang tak ada anak, dia tak ada sembang lah, geng-geng bujang ni dia tak ada tahu lah. Saya ada anak, maklum pun ada anak maklum. Sayang kepada anak ni maklum. Kalau tengok anak kita ni duduk tidur malam, dia duduk tak sihat, sakit tengkok ni, tonsil bengkak, sakit duk teriak-teriak. Kalau boleh kita ni nak minta ke Allah, penyakit tu biar aku tanggung, sihat aku bagi kat dia. Betul ke tak? Nak dia bagi baik ya. Kalau kita ni kaya, kita nak bagi dia hidup senang ya. Macam itulah Allah ni dia sayang pada kita, dia nak kita jadi baik ya. Hampa buat apa yang aku suruh, aku nak bagi lebih pada tu. Hampa buat ni, aku tak ada apa, duduk saja Bismillahirrahmanirrahim, sebut benda tu, dosa hampa yang dulu aku nak clear.
Apa lagi tuan-tuan yang lebih besar daripada penghapusan dosa? Kita ni dosa berlambak ni maklum. Dosa berlambak, jangan nak cerita lah. Mungkin Allah Ta'ala tutup aib kita ya, orang tak nampak. Kalau Allah Ta'ala buka selera ni maklum. Kalau dosa tu dapat disahirkan ni dalam dewan pengajian kita ni, berselera dosa tuan-tuan. Saya sikit ya aku tepi ni. Ni tuan-tuan berselera. Rasa-rasa dosa kita banyak lah. Oi maklum oi. Sampai ustaz mai lewat ngungam pula ke ustaz dosa. Mana ni tak sampai-sampai lagi ni. Ni aku meluat mai kuliah ni lambat. Maklum tak tahu yang saya tekan minyak kita sampai berdiri dah sana lagi sampai. Dosa kita banyak nak keluar bagi tadi. Dia peletiak kat lelaki di rumah dia ajak lelaki mai. Dia peletiak dosa. Ni tak nak pejam mata waktu malam ni maklum. Agak-agak banyak dah dosa kita. Allah kadang-kadang puas jaga. Mata elok dah, telinga elok. Jangan dosa duk terlintas kat hati. Itu yang kata kita ni. Kalau Allah Ta'ala dia tak bagi kepada kita cara nak ampunkan dosa dengan cara mudah, mampu kita ni. Dosa kita banyak maklum, kita duduk sembang lah. Cuma kita ni nampak baik sebab Allah Ta'ala tutup aib. Kalau dia buka, kalau dia buka cerita kita zaman muda-muda dulu, duk jadi elok ni dapat pencin. Betul tak? Contoh, ni duk tarik muka pasal apa? Saya bukan kata kat siapa umum. Duk tarik muka dia dah lah tu. Tekat-tekat pencin, dah tak tahu nak buat apa dah lah ni. Baru main kuliah dulu. Zaman muda-muda tu jago. Saya masa PKP baru ni Allah Ta'ala ajak kepada saya ni cukup banyak benda lah. Allah Ta'ala ajak kepada saya ni cukup banyak. Paling besar Allah Ta'ala ajak kepada saya erti syukur. Selama ni bukan kita tak tahu syukur tu apa. Kita syukur, tapi yang Allah Ta'ala betul-betul tarbiyah tentang erti syukur ni PKP baru ni. Saya sebelum PKP itu ni memang saya dah dalam jadual seminggu sebelum kerajaan isytihar kata PKP itu saya dah tak mengajar dah. Saya pergi mengajar di Pahang. Saya balik dah Pahang, saya pergi Langkawi, balik Langkawi tak mengajar apa dah. Seminggu sebelum PKP itu saya dah tak ada kuliah apa dah. Sebab saya dah tengok peningkatan kes COVID ni, saya takut tengok tanu. Seminggu sebelum tu saya pun telefon mereka, saya batal kuliah. Lihat. Cadangan saya tu nak berhenti sampai bulan 3. Anggap kata COVID tu okey, bulan 4 saya semua balik kuliah. Tiba-tiba kerajaan umum lockdown. Bini saya pun dia punya tadika tak buka, saya pun tak pergi kuliah apa. Hak bisnes sikit-sikit nak kena tampung gaji staf pekerja apa semua, sebab gaji staf pun dah dekat 40,000 sebulan. Tak ada apa, saya ni memang tak ada pendapatan apa dalam PKP. Duduk sembang dengan bini lah, macam mana. Saya kata makan apa yang ada dah sikit-sikit tu. Saya pun nak jadi langkah penyimatan. Kami 3 beranak. Saya kata kat bini saya, lah ni abang nak hak sehari RM30 belanja. Dah tak boleh pergi mana, minyak kereta tak ada boh. Kereta apa tak ada bayar, lega. Apa dia panggil apa? Moratorium. Dia kata yang saya hutang apa tak ada angat, rumah tak ada hutang. Duk rumah dekat-dekat tak ada hutang. Kereta apa ada hutang biji. Itu lah hutang Allah Ta'ala lah banyak. Jadi saya kata bini saya sehari RM30 lah. Bini saya kata cukup bang, nak pergi mana, kereta tak ada berjalan. Kalau hari lain tu 100 tak cukup sehari. Pergi sana pergi sini, minyak kereta, tol, makan apa. Cuma lah ni yang bisnes dah sikit-sikit tampung untuk gaji pekerja. Saya kata cukup lah, kesian kat mereka. Kita tak ada pendapatan, tak apa, RM30 sehari. Boleh kot dekat 4 hari kot. 4 hari ya, boleh RM30. Kata masak satu jenis lauk, pergi beli satu jenis lauk RM5. Cukup. Allah, 3 orang nak makan banyak mana, malu anak saya 3 tahun. Banyak mana RM30? 4 hari ya dapat. Lepas tu mai satu panggilan masuk tering. Hello. Waalaikumsalam tak. Bosan mai dah tengok kami ni nak mampus dah. Orang kot terlun telefon. Geng pida dia kasar cakap. Mai dah tengok kami ni nak mampus dah ni. Pasal apa pula? Mai lah tak beras apa sikit. Dia ingat hati aku pun sehari RM30 apa nak tumpang kan. Aku pun sehari RM30. Duk rasa ni yang kata rasa kita tak cukup.
Itulah kalau tuan-tuan tengok saya duk pergi hantar bantuan tu. Selama PKP sampai raya puasa itu, daripada PKP sampai sehari sebelum raya, saya turun bagi bantuan hampir 2,200 buah keluarga. Orang kata macam mana ustaz? Nampak ustaz? Tak gamak tuan, tak gamak. Ada orang duk kata ni ustaz duk buat kerja politik. Politik dengan kemanusiaan ni lain. Saya turun pergi bagi, ada maklum tu duk belah cucu 4 orang, 3 orang, 4 orang. Anak dia accident, nak meninggal, laki bini, duduk dengan cucu. Tok ni pun dah umur kat 70. Kerja apa tok ni? Duk niaga ulam-ulam di nak pasal malam dia tak pergi, macam malam duduk dengan cucu. Dia berniaga nak jual pucuk janggui, jual ulam raja, jual buah apa genuk, jual buah petai, jual buah jerin. Aku tu ya. Saya pi hantar dekat rumah dia, dia angkat tangan depan pintu ni, ayak mata jatuh. Ayak mata jatuh, dia duk angkat tangan depan pintu. Allahu Akbar. Saya kata bersiapa malu. Allah Ta'ala dengar doa saya. Saya kata bersiapa malu. Dia panggil saya pergi dapur, dia buka bekas-bekas, tinggal lebih kurang 2 puan. Tu je beras yang dia ada nak makan dengan cucu dia. Saya tengok-tengok tersandak. Hak tu yang saya pergi mula-mula ni, Mula-mula saya buatlah siapa yang ada, kita pun ada sikit orang duk sumbang kepada Yayasan Ar-Riadah ni. Kata yang mana yang terputih bekalan makanan tu, telefon saya nak pergi hantar. Dia masuk maklum telefon, sampai telefon kata gila khinzir ni, masuk kerap sangat ni. Keting-keting bengang telinga dia cakap. Pi. Saya balik-balik duk melengung. Ya Allah. Lepas tu dah duk PKP dalam rumah ni, bini kita pun dia akal panjang. Dia kata mau tambah ruang tamu kot tu, dulu tak ada nak duduk kat rumah kan. Dia punya akal. Dia kata tanah dah lebih kot ni, boleh tambah. Dia kata turun sayap. Turun sayap kot tu cantik kat abang, kita buat ruang tamu. Dia kata. Saya pun panggil tukang ukur. Pi pula hari kedua. Pi Allah Ta'ala nak abang cukup dah rumah hang. Hampir tengok rumah orang. Pi tengok. Hak tak sat makan tak cukup. Pi tengok. Kak ni duduk rumah ni. Duduk rumah ni Ustaz. Rumah kayu peninggalan ayah dia. Reput habis. Ada lebih kurang dalam satu bilik 10 kali 10. Itulah bilik ayak. Itulah dapur. Itulah bilik tidur. Itulah nak terima tetamu. Atap atas apa tak ada. Harap betul-betul lantai atas tu papan. Kalau hujan habis. Tak tahu nak duduk mana. Allah Ta'ala ajak. Hak nak buat rumah saya tu, pergi repair rumah dia. Cukup dah hang, cukup dah. Tak ada duduk turun zayak apa dah, cukup dah. Balik saya bak ni dia. Saya pergi rumah lagi. Dalam rumah yang saya pergi tu. Hak ni yang saya tak boleh nak lupa lah ni. Pergi satu rumah tu, Allah daif ni jangan duk abang lah. Tapi hak kak tu lagi daif, dia ni rumah. Duk panggil Assalamualaikum ni. Kalau Nabi ajak panggil Assalamualaikum ni berapa kali tu? 3. Kalau tak ada 3 balik. Hak ni kena panggil kat 10. Betul tak dengar. Tak apa dengar. Telinga tak apa dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok-tengok pintu dia tu, tempat buka pintu tu, apa tak ada. Jeluh lah tu. Assalamualaikum. Dia tak dengar Pak Long ni. Dia keluar meh, duduk berjalan. Umur 70 dah Pak Long ni pun. Buka pintu. Cakap bintik ni lah. Tengok ongkong ni berlubang. Tebuk ongkong ni. Nyakit paraf, dia tebuk ongkong ni. Nampak dalam ni, ada benda tu gerak. Kalau dia cakap. Benda putih tu gerak turun ni. Lepas tu isi dia terkulai. Baju tak pakai Pak Long. Siapa Saya ni mai daripada hutan Palas. Siapa? Anak Ustaz Badarudin. Ada apa? Dak ni kami mai ni duduk bagi-bagi sikit lah bantuan barang dapur ni Pak Long. Pak Long duduk dengan siapa? 2 orang.
masuk. Dia panggil saya masuk. Saya nak buang kaki saya ni dalam kasut selipar, nak tak atas lantai rumah dia, tak gamau. Faham ambil lah. Tikak getah, tang ni ada, tang tu tak ada, berdebu. Bila orang ajak masuk, bukan nak masuk menggunakan kasut. Masuk. Dua orang ni Pak Long. Dua. Pak Long dia buat apa? Tak apa-apa, sakit. Allah. Baru lepas operation kan ni, lepas ni. Rasa macam mana? Allah. Sakit, saya sakit. Cakap tak keluar suara. Maklum ada tak? Duduk dengan maklum? Tak, maklum mati dah. Anak-anak? Anak ada seorang. Seorang anak. Mana anak? Tu, kat dapur. Pipi tengok dia ni sakit tak kerja apa. Anak pula seorang. Gila. Anak umur 30 lebih, gila. Cuba bayang tu. Kerja tak ada. Agak-agak yang tu politik kemanusiaan. Kalau kita buat kerja ni apa ni, kalau ada niat lain daripada ikhlas kepada Allah, tak ada dia buat lah. Hak tu yang saya tak boleh nak duduk kena pi 2,200 keluarga ni, tu pun tak habis. Tak habis, PKP habis, pergi kerja. Yang kita ni duk bajet nak makan RM30 ni pun rasa tak cukup. Hak lepas tak ada apa nak makan. Saya kata, ya Allah Pak Long, oi Pak Long. Allah Ta'ala uji Pak Long. Kalau kena kepada kita Pak Long ujian macam tu nak buat macam mana? Kalau Allah Ta'ala uji kepada kita lagu tu. Duduk dah lah, duduk seorang. Duduk dua beranak. Anak pula dah Allah Ta'ala ambil, gila. Allah Ta'ala ambil. Tu kadang-kadang kata kalau sebenarnya PKP ni mengajak saya banyak benda. Saya pergi pula rumah yang ketiga. Pergi pula rumah yang ni saya cerita ni saya tak boleh lupa lah. Pergi rumah ketiga pula, pergi. Masuk tengok. Apa kata depa kata ada rumah ni kanser Ustaz. Kita pergi tengok. Tak. Pergi tengok duduk atas katil dekat ruang tamu tu. Duduk rumah mak dia. Makcik ni pun anak seorang tu yang kanser tu. Cucu dapat orang. Isteri melati duduk dengan ayah dah depa ni. Hak anak makcik ni lelaki. Anak-anak ni tak ada siapa dah, tinggal pak depa ya, mak tak ada. Pak menakan apa tak ada, pasal pak depa ni anak tunggal. Kena kanser otak. Anak dia hak sulung tu dia 4 ke tu. Itu masa doktor habaq dia dengar. Doktor kata ni tak ada apa dah, baliklah kalau nak ikhtiar ke mana pun. Dari sudut perubatan ni tak boleh buat apa lah. Doktor kata saya cakap terus terang. Doktor ni doktor India. Saya cakap terus terang. Saya punya pengalaman tempoh masa you tak banyak, paling lama 2 bulan. Bila doktor habaq 2 bulan ni, anak lelaki tu terdengar. Kira pagi-pagi mai 4 orang tu duduk depan ayah, duduk bilang hari. Abah ada 28 hari lagi. Esok makin abah ada 27 hari lagi. Meninggal lah. Minggu lepas, 7-8 hari yang lalu. Abah ada 14 hari lagi. Takut malah hidup ni, takut. Bayangkan kalau Allah Ta'ala uji kita lagu tu. Perasaan makcik ni tuk ni lagu mana? Dia pun tua. Ni cucu-cucu 4 orang ni nak buat lagu mana? Cucu 4 orang ni nak buat lagu mana? Dia tua. Lepas tu saya kata PKP ni Allah Ta'ala ajak saya lah, untuk peribadi saya. Allah Ta'ala ajak saya arti kesyukuran untuk kehidupan. Sebab tu kita duk kata Allah Ta'ala ajak kita sebenarnya bahawa sekeliling hang tak duduk pijau. Sekeliling hang ni yang derita, yang merana, yang susah lebih pada hang tu cukup ramai. Sebab tu kita susah tak ada ingat lah maklum. Susah-susah kita maklum ada rumah selesa. Susah-susah kita nak 4, 5, 6 orang duk jolok main seorang 200.
Susah-susah kita bendang ada lagi di kampung. Susah lah, tak ada lah Ustaz. Oh, tak senang macam dulu lah, kerja dulu mewah lah, duk makan pencen, ada lagi pencen Pak Long 1,000 2,000 sebulan. Cuma tak boleh mewah lagu dulu lah. Ada tak 1,000 2,000 sebulan? Ada. Allah, saya teruk lah bila anak saya pun tak ada kerja apa, duk kerja jaga gad sekolah ya. Ada juga kerja. Susah-susah kita maklum, ada juga kereta, ada juga rumah. Hari-hari boleh duk main mengaji, tak ada duk pesah nak jaga cucu. Nu yang derita lagi ramai pada kita. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita. Allah Ta'ala nak ajar bahawa dia sayang kepada kita ni. Saya ni di kalangan hamba yang Allah Ta'ala masih sayang. Sayang kepada kita, dia tahu kita ni tengah ada uji teruk-teruk, hang ni tak mampu. Sebab tu kita ni kena ingat satu, Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita semampu yang kita boleh tanggung. Sebab tu jangan kita duduk dengki dengan orang. Hang ni lah nikmat Allah Ta'ala bagi ke hang. Allah Ta'ala bagi kepada satu orang ujian berbeza-beza, nikmat berbeza-beza. Kita ni hidup padan dengan ujian kita lah, nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Tak ada apa penyakit teruk pun tak ada, maklum. Ada penyakit teruk. Allah Ta'ala tahu dah, hang ni bagi sakit gigi pun pening. Kena sakit gigi melilau, cakap pun tak mau. Jangan duk cerita nak kena apa. Kena sakit gigi melilau. Dan daripada duk cakap pandai, sengak. Pegang gigi tak apa-apa. Pegang, buat tak tahu. Diam nampak. Awak siapa? Gigi. Sikit lah daripada hari-hari itu lebih daripada ahli parlimen. Di dalam parlimen tu pang. Kena sakit gigi, sengap tu. Keluar enggak pergi minum kedai kopi, tongkat dagu kat meja, apa tak kata. Diam nampak. Gigi. Kawan tanya, apa dah? Gigi. Ada mula tu. Apa dia? Dah. Gigi. Tu baru sakit gigi. Orang kampung saya sakit gigi. Ni cerita betul, dia sakit gigi. Rumah dia belah dapur, ayam terbang dia duduk cakap buat atas dia tu. Dia masuk dalam rumah ambil senapang tembak ayam tu. Syahid ayam tu kerana sakit gigi. Geram. Tu baru sakit gigi maklum. Allah Ta'ala bagi cirit tu dah. Dia kata, hang ni padangan cirit, tak pakai apa lah rumah. Anak pergi sekolah, bini pergi kuliah kan. Dia duduk dalam rumah tak pakai apa, sama dengan kucing. Dia tengok kucing tengok dia. Awak tak pakai kantor lah, takut tak dan selak dia nak keluar. Kira duduk pelintir muka tepi pintu jamban dia. Baru cirit belum. Padan dengan kita lah. Allah Ta'ala bagi penyakit, dia tak uji lebih pada tu. Sebab tu kita kena bersangka baik selalu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada kita sebagai mak ayah sayang kepada anak-anak. Dan sabda Nabi SAW, "Idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa inna an-nasa idza ightabukum yamna'uhumul malaku an dhalik." Apabila hendak berdiri kamu, yakni daripada majlis. Kita ni kalau buat sesuatu majlis ke apa, jangan tinggi apa ni, maka kata olehmu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Banyak baca benda ni. Maka bahawasanya manusia apabila mengumpat, mereka itu akan kamu nescaya menegah akan mereka itu oleh malaikat daripada demikian yang mengumpat itu. Yang ni ada, saya dengar satu orang tok guru, dia mengajak, dia kata baca doa ni agar Allah Ta'ala menjaga aib kita daripada mengumpat oleh orang. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Panjang ke? Puji Allah, selawat dekat Nabi. Tu tanda kita sayang dekat Nabi. Selawat dekat Nabi kerak, ingat dekat Nabi kerak. Jangan duk kata lebih kurang kat Nabi pelarian ke apa. Ini pun masalah juga. Kita ni kalau kita tak kerti nak cakap bab agama, tak payah duk cakap. Tu yang saya duk kata tu, kalau tak tahu jangan duk buat pala tahu. Selagi orang tahu kata kita tak tahu, kita tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu kan. Duk pergi duk cakap lagu tu masalah.
Ada baru ni satu orang. Lagi saya bercakap ni, orang kata tu dia kerana politik. Bukan politik. Ni tengok saya mengajar ni sejam dah maklum, tak ada cerita politik apa pun. Ada saya cakap politik apa? Saya tahu tuan-tuan nak suruh saya ulas kes mahkamah orang, saya tak ulas. Ni kuliah duha. Nak ulas suruh pergi kuliah politik kan lah. Saya tahu. Tuan-tuan ingat saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu, kata saya tahu, kata tuan-tuan tak tahu kan. Tak ada nak ulas bab mahkamah kemarin tu cerita belakang. Ni kuliah duha. Tapi bila main isu hina Nabi sebagai pelarian ni tuan-tuan. Okeylah kita kata silap dia tak tahulah dia tak ada buat permohonan maaf apa betul tak? Sombong, ego kan. Kita kalau silap buat minta maaf lah. Silap minta maaf apa sahaja? Apa ada tuan-tuan? Pepatah Melayu kata takkan hilang ular yang apa, tidak akan hilang bisa ular yang menyusur. Takkan hilang. Katakan Nabi sebagai pelarian. Saya nak tanya tuan-tuan, istilah pelarian tu istilah yang positif ataupun negatif? Sesuai tak pergi kata Nabi dan para sahabat yang hijrah daripada kota Mekah pergi ke Madinah sebagai pelarian? Sesuai ke tak? Adakah hijrah tu maksudnya lari? Buka dalam kamus bahasa Arab, dia panggil mu'jam. Buka tengok perkataan hajarah. Adakah maksud hajarah, hijrah ni sebagai pelarian? Tuan-tuan, Nabi lari ke daripada kota Mekah? Saya nak tanya tuan-tuan. Waktu malam tu Nabi nak keluar dalam dalam hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami. Ketika Nabi nak keluar malam tu, Nabi keluar daripada rumah dia tu, yang dikepung rumah dia, Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi naik ke satu tempat yang tinggi. Nabi tengok wajah dia ke arah kota Mekah. Nabi kata pada dia, wallahi innaki la ahabbu ardillahi ila Allah walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai kota Mekah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala sayang. Jikalau penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu, ma kharajtu, nescaya aku takkan keluar. Nabi lari kan Nabi dihalau? Tuan-tuan cuba bayang, Nabi lari kan Nabi dihalau? Sekiranya penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu, nescaya aku takkan keluar. Hak ni kata kepala otak orang Syiah ni. Tuan-tuan, kalau Nabi lari keluar daripada Mekah, Nabi keluar, pelarian ni tuan-tuan disambut lagu mana? Nabi sampai di Madinah tuan-tuan, Nabi disambut dengan mulianya. Adakah itu pelarian? Penduduk Madinah, Ansar tunggu Muhajirin sebagai sahabat. Sampai saja Nabi apa dia yang dia ulang, yang dia ucap? Yang kita tahu apa dia? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Adakah itu sebagai pelarian? Pelarian Rohingya Ahmad Malaysia ada, kita duduk tunggu tak apa? Tala'al badru. Sebab tu jaga jangan hina Nabi. Kita ni umat dia yang di akhirat kelak, harap kita ni dengan syafaat dia ni kita nak senang di sana ni. Adakah nak sama pelarian Rohingya tu sama dengan geng Muhajirin? Nabi nak keluar daripada Mekah bukan lari bodoh. Strategi yang Nabi atur. Nabi tak lari, bukti dia mana lagi tuan-tuan? Nabi suruh semua sahabat ni, kaum Muhajirin ni, keluar dulu, biar akulah. Kan Nabi cabut dulu, Muhajirin tu ada lagi. Pelarian ni tuan-tuan, dia lari selamat dia dulu, orang lain mampu happy, betul tak? Naik kapal tu, hak terjun jatuh, mampu happy, tanya aku selamat. Nabi bukan lagu tu. Nabi dia bagi sahabat ni keluar dulu. Kaum Muhajirin keluar dulu.
tanya, kamu bagaimana ya Rasulullah? Kamu macam mana ya Rasulullah? Hampa keluar, biar aku duduk di dalam. Sebab apa? Sebab puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab ni bukan nak cari hampa, mereka nak cari aku. Kalau dia tahan hampa tengah jalan, tanya mana Muhammad, habak kata aku duduk di Mekah lagi. Nak cari aku, cari sini. Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya, nak keluar, ditahan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Haram jadah 2 ekor ni tahan. Abdul Rahman hendak pergi ke Madinah, hendak pergi ke Yathrib, ambil kekayaan yang kamu jana daripada Mekah, kekayaan yang kamu kumpul daripada Mekah, jangan buat keluar pergi ke Yathrib. Kekayaan Mekah kena tinggal kepada penduduk Mekah. Adakah itu pelarian? Tuan-tuan, Abdul Rahman kata, apa nak ambil kata aku, hampa ambil. Jangan halang aku untuk bersama dengan Rasulullah. Mus'ab bin Umair kaya, pergi ke Madinah kerana Islam sangat susah. Sampai kain yang nak kafan, nak tutup jenazah, dia pun tak cukup. Tutup kepala, kaki terbuka. Tutup kaki, kepala terselak. Sampai Nabi teriak tengok Mus'ab bin Umair di Madinah. Nabi teriak sebab Mus'ab bin Umair ni orang kaya, anak bangsawan, tetapi kerana agama, kerana Islam, kerana aku, dia sanggup susah. Adakah ini pelarian? Sebab tu kenyataan daripada ahli parlimen Kota Raja, Presiden Parti Amanah Negara ni perlu diperbetul dan tarik baliklah. Tuan-tuan bayang kalau orang-orang bukan Islam yang menonton, oh, Islam ni ditegakkan di atas dasar pelarian yang tegak Islam. Macam mana imej agama kita ni? Sebab tu saya kata, kalau agama ni mau tak hati, jangan duk cakap takut tersilap. Efek dia bukan dekat agama, bukan dekat diri. Agama ni tercanak, Rasulullah ni dihina. Minta maaf tuan-tuan kalau tuan-tuan tak sependapat dengan saya pun tak apa. Tapi kita fikir, bab politik letak tepi. Ini bab Rasulullah, ini bab agama Islam. Bagaimana video yang tular ini tuan-tuan ditonton oleh orang-orang bukan Islam? Islam ni rupanya Muhammad tu pelarian. Lepakan sama levelkan Nabi dan kaum Muhajirin ni dengan pelarian rohiyah. Ayo Bukit Maluk tu. Sama level lah dengan Bukit Maluk tu. Adakah kaum Muhajirin pergi ke Madinah tuan-tuan sama dengan Bukit Maluk tu? Bukit Maluk Langkawi tu. Tuan-tuan, Ansar ni berebut nak terima tetamu Muhajirin ni. Penduduk Madinah berebut nak ajak mereka main duduk. Kamu dulu di Mekah ada kekayaan? Ya, saya orang kaya di Mekah. Tu dah saya dengar kata kamu Mekah. Kamu main sini, kamu tak ada harta apa? Tak ada. Okey. Ni, saya nak bagi offer kat kamu. Ni, penduduk Madinah kata, pergi tengok kebun-kebun aku yang mana yang hang kenal. Aku nak bagi kat hang satu tanah. Hang jana pendapatan. Ada lagu tu? Tak. Dullani ala suq, tunjuk kat aku pasar. Aku tak mau kata benda hampa. Ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tanah kamu, Allah Ta'ala berkati harta kamu, Allah Ta'ala menambahkan harta kamu. Minta maaf, saya tidak mau harta kamu. Sebab apa? Yang saya nak adalah tunjuk kepada aku di mana pasar. Tunjuk kepada aku di market. Aku nak jana kekuatan ekonomi di sana. Aku nak cari kekuatan di sana. Aku nak jana kekayaan aku di sana. Aku nak bina ekonomi ummah di sana. Tunjuk kepada aku. Hak mai tawak bini. Dulu dengar kata bini sana ada bini di Mekah. Tu mana bini? Bini tak mau mai, aku cerai. Dah aku ajak bersama Islam, dia tak mau, aku tinggal dekat dia. Kalau tinggal gantung tak bertali, dia nak buat dia tak boleh, nak cari